Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Kali ini kita akan membicarakan lagi satu topik yang panas, yang keras tetapi santai berkenaan dengan pelantikan Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Saya rasa ini telah menjadi satu polemik, Datuk Hassan, telah menjadi satu polemik bukan saja dibincangkan di kalangan rakyat, tetapi dibincangkan di kalangan ahli-ahli diplomat sendiri. Begitu juga dengan ahli-ahli perniagaan. Kebetulan saya semalam, Datuk Hassan, saya menghadiri satu mesyuarat. Dan dalam mesyuarat tersebut, mereka bertanyakan saya, apa dah jadi kita lantik seorang duta di kalangan ahli politik. Dan ahli politik berkenaan ialah Datuk Seri Tajuddin Rahman. Jadi kita tidak ada masalah dengan Datuk Seri Tajuddin Rahman, tetapi persepsi awam mengatakan bahawa beliau tidak sesuai menjadi seorang duta besar di sebuah negara yang begitu strategik, begitu penting bagi negara kita. Jadi ini bukan negara-negara lain. Kalau dia hantar pergi ke Laos ke Kemboja ke mana-mana, saya rasa tak ada masalah. Tetapi ini disebabkan sebuah negara yang kita rasa strategik, yang memerlukan seorang professional diplomat untuk mengendalikan negara tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama-sama kita pada hari ini menerusi online ialah mantan duta besar kita ke Indonesia, iaitu yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Bakar. Beliau adalah rakan saya dan beliau juga pernah menjadi duta di Republik Czech dan juga duta di negara Sepanyol. Jadi kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Tapi sementara ni Datuk Hassan, so apa dah berlaku Datuk Hassan? Datuk Azni, pelantikan dalam kalangan ahli politik sebagai duta ni bukanlah sesuatu yang baru. Kan? Kita dulu pernah ada di Indonesia juga. Datuk Seri Zahrin Hashim, tapi masa tu di bawah dia telah di luar daripada politik tapi masih ahli politik lah. Tetapi bagi saya lah ketika itu tidak ada isu yang memberi imej yang tidak baik kepada Datuk Seri Zahrin kan. Tetapi berbeza dengan Tajuddin ni, seperti yang kita maklum lah, isu yang panas dulu adalah berkenaan dengan tragedi pelanggaran LRT. Daripada situlah dia punya persepsi masyarakat ni agak kemalangan tersebut yang saya rasa telah menjadi satu lawak jenaka di negara kita. Jadi termasuk mengenai reaksi dia terhadap media, persoalan media, macam mana dia mengendalikan media. Itu yang menyebabkan. Jadi adakah imej beliau semasa beliau mengendalikan prasarana dulu juga memberi kesan kepada pelantikan beliau pada sekarang ni? Jadi macam mana tu? Saya rasa itulah dia untuk berhadapan dengan masyarakat antarabangsa. Jadi kita perlukan seorang diplomat yang lebih bagi saya lah sepatutnya dalam kalangan diplomat juga. Sebab pelantikan kita biasanya melalui PTD. Jadi saya tak faham kenapa. Saya rasa macam ni Datuk Hassan. Kita pendekkan cerita. Kita bersama-sama dengan Datuk Zainal sekarang. Beliau lebih arif lagi untuk membuat satu analisa terhadap pelantikan seseorang duta ke sesebuah negara. Terutamanya negara-negara yang sensitif. Terutamanya sebuah negara yang begitu strategik dengan negara kita. Adakah any Tom and Harry kita boleh lantik ke jawatan tersebut? Jadi Assalamualaikum Datuk Zainal. Apa khabar Datuk Zainal? Alhamdulillah sihat. Kita dapat Datuk Zainal bersara, saya rasa dalam 2 tahun lepas. Kemudian ada vacuum sebelum dilantik seorang duta baru. Jadi adakah Datuk Zainal sendiri menjangka bahawa seorang duta, seorang ahli politik akan dilantik menggantikan Datuk Zainal sendiri sebagai TYT
di Jakarta sendiri. Jadi adakah Datuk sendiri menjangka ini akan berlaku? Jadi pada pandangan saya, saya pencen pada bulan April 2021. Ya. Mana sekarang ni mana kekosongan telah lebih daripada 1 tahun lah. Ya. Sebab kan YB duta yang kita sekarang telah dilantik ya. Ya. Jadi masa saya pencen tidak ada pengganti yang telah dinamakan. Jadi saya pun agak terkejut lah bila seorang ahli politik sepenuh masa ahli politik semata iaitu serving MP dilantik sebagai duta Malaysia yang baru ke Indonesia. Kita perlu faham bahawa tugas seorang duta adalah 24 jam. Dia tidak. Jadi persoalan yang timbul sekarang pada saya ialah adakah seorang serving MP di Malaysia dilantik sebagai duta ke Indonesia, sebuah negara yang amat penting, amat strategik seperti semua tahu bagi dalam konteks hubungan dua negara Malaysia dan Indonesia. So itu pandangan saya lah. Tetapi Datuk Zainal, kita sebagaimana kita ketahui, ini bukan pertama kali seorang ahli politik dilantik menjadi duta besar di Indonesia. Sebelum ini sebagaimana Datuk Hassan kata tadi, Datuk Seri Zaharin pernah dilantik. Jadi apa bezanya Datuk Seri Zaharin dengan Datuk Seri Tajuddin sekarang ni? Jadi apa bezanya? Kenapa Datuk Seri Zaharin dulu tidak ada isu, tetapi sekarang Datuk Seri Tajuddin menjadi isu yang besar, menjadi isu nasional? Jadi apa pandangan Datuk Zainal sendiri? Ya. Baik. Jadi seperti yang tadi kita sedia maklum, pelantikan seorang ahli politik sebagai duta ini bukan perkara baru. Ya. Kita pernah seorang bekas menteri, seorang bekas panglima dan tentera, bekas ketua polis negara dilantik sebagai duta. Ya. Dan juga ada ahli akademik sebelum ni. Ya. Jadi pada pandangan saya ialah ada kebaikan kita perlu bertanya, ya. Dalam konteks duta Malaysia yang baru pun ni, berbanding dengan Datuk Seri Zaharin, saya rasa ia adalah kerana kontroversi karakter orang itu sendiri. Okey. Jadi di situ persoalkan. Ya. Ya. Jadi dalam hal ini persoalannya adalah beliau mampu untuk menggalas tugas sebagai duta Malaysia ke Indonesia, kerana seperti semua orang tahu bahawa rakyat Indonesia sangat mempunyai nasionalisme yang begitu tinggi. Jadi apa-apa perbuatan ataupun pandangan yang dikeluarkan haruslah perlu orang kata berlapis dan perlu mengambil kira perasaan rakyat Indonesia terhadap isu-isu tertentu. Sedia maklumlah kita sebagai negara jiran terdapat pelbagai isu yang sering dibangkitkan ataupun diperhujahkan. Contohnya paling senang sekali ialah masalah parti lah. Masalah parti, kadang-kadang tu masalah kes dan masalah pelayan dan lain-lain lagi lah. Pelbagai masalah sempadan dan pelbagai begitu banyak isu-isu yang mungkin boleh digunakan untuk merenggangkan atau meretakkan hubungan dua negara Malaysia dan Indonesia. Jadi dalam hal ini seseorang duta baru yang dilantik daripada Malaysia harus memahami, mengerti tindak tanduk dan dasar-dasar yang ataupun polisi-polisi yang ingin kita cadangkan kepada pihak Indonesia. Ya. Betul, Zah? Betul. Adakah wajar kita meneruskan lantikan dalam kalangan ahli politik ataupun kita menggunakan kaedah yang sepatutnya, iaitu melantik dalam kalangan diplomat kita yang sedia ada melalui PTD? Ya. Tentunya sebagai seorang karier diplomat, saya melihat
sepanjang karier saya lebih daripada 30 tahun. Sebelum ini pelantikan bekas ahli-ahli politik sebagai duta besar ni, nampaknya pada pandangan saya tidak begitu berkesan. Kerana tugas duta besar ni bukan saja untuk melihat satu isu saja. Dia melibatkan isu hubungan dua negara di samping hubungan pelbagai hal. Isu mengenai dasar luar negara. Jadi dalam hal ini, seorang karier diplomat ini dia lebih mampu untuk membawa Malaysia dan untuk membawa Malaysia dan memperkenalkan Malaysia, mempromosikan Malaysia, mempertahankan Malaysia di negara host. Dalam contoh ini negara Indonesia lah sebagai duta. Jadi ada kebaikan, tetapi kalau kita lihat dari segi keseluruhannya, pada pandangan saya lebih elok kita memberi jawatan ini kepada karier diplomat yang lebih mengetahui tentang selok-belok hubungan dua negara antara kedua-dua negara. Jadi Datuk Zainal, Datuk Hassan, kita tak tahu dah apa cerita di sebaliknya. Adakah Datuk Seri Tajudin sendiri memberi tekanan kepada Perdana Menteri yang mana beliau mahukan jawatan tersebut, ataupun macam mana, kita tak tahu. Itu kita jangan bincang pada berkenaan hal itu. Tetapi Datuk Zainal, saya difahamkan sebelum ini beberapa orang FM, Foreign Minister, Menteri Luar, saya rasa kalau tak salah saya Tan Sri Syed Amin Albar, dan juga seorang lagi menteri iaitu kalau tak salah saya Anifah Aman. Mereka dua orang tokoh ni, mereka dua orang yang menjawat jawatan Menteri Luar, pernah menyatakan bahawa mereka tidak setuju tentang pelantikan politik di kalangan duta-duta di beberapa negara, termasuk di Amerika Syarikat sendiri. Jadi adakah benar pandangan itu? Jadi apa pandangan Datuk Seri? Dalam hal ini, apa yang jadi isunya ialah jawatan duta besar ialah 24 jam. Ya. 24 jam. Apa yang berlaku di kalangan utamanya ialah serving MPs, serving MPs. Ya, ya. Ataupun ahli parlimen yang mempunyai konstitusi dia sendiri. Ya, ya. Jadi contohnya pada kalau tak silap saya, contohnya arwah YB Jamuddin Jajis ya. Ya, ya. Sebelum ini beliau dilantik sebagai duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Ya. Masa itu beliau ada MP. Ya. Masih seorang MP. Ya. Jadi, apa yang berlaku ialah sering beliau meninggalkan PUMS. Ya. Kampung pulang ke untuk tujuan tertentu, ada alasan politik. Ya. Dan perkara ini juga berlaku di kalangan beberapa MP yang lain. Jadi isunya, masalahnya lah, sepatutnya duta itu harus berada di tempat di mana dia bertugas. Tidak harus pulang meninggal kampus. Dan yang berlaku ialah pegawai pemerintahan harus menjalani tugas pula. Jadi ini yang tidak kurang berkesan lah dari segi peranan beliau sebagai duta besar. Datuk, minta maaf Datuk Hassan. Saya nak petik apa yang Perdana Menteri menyatakan. Dia nak justify tentang pelantikan Datuk Seri Tajudin sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Beliau mengatakan bahawa kalau saya lantik orang lain pun jadi timbul masalah. Jadi adakah Datuk Zainal sendiri sebagai career diplomat dulu, seorang duta besar juga, adakah Datuk Zainal sendiri setuju dengan pendapat tersebut? Saya rasa kalau lantik career diplomat, saya rasa tidak ada timbul masalah. Jadi apa pandangan Datuk Zainal sendiri? Ya. Saya pun rasa heran juga. Ya. Kenapa seperti itu? Sebab kita perlu tahu hubungan Malaysia dan Indonesia adalah begitu strategik, begitu penting. Ya. Salah sebuah negara yang begitu penting bagi Malaysia. Ya. Sepatutnya kita perlu menghantar top career diplomat ke negara-negara itu. Ya. Kalau kita hantar ahli politik dan
pastinya pada pandangan saya, serving MP dan dekat pula antara Jakarta dengan Kuala Lumpur. Dan dekat pula, dah dekat election sekarang ni, Datuk, dah dekat election pula tu, ya. Anggapan bukan saya saja, anggapan orang, adakah beliau mampu untuk memberi fokus kepada tugas beliau sebagai Duta Besar Malaysia? Ya. Yang kedua, kita perlu tahu bahawa kita terus Malaysia, maknanya Duta Besar Malaysia, harus terus cuba mempertingkatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Ini bukanlah perkara yang mudah. Kalau dari segi luar nampak mudah, tetapi kalau kita melihat dari segi detail isu-isu yang terlibat, contoh yang paling senang adalah isu sempadan. Isu Cina Selatan, Laut Selat Melaka begitu sensitif. Dia melibatkan kedaulatan negara. Bagaimana kita nak handle perkara? Itu nombor satu. Nombor dua ialah pelaburan Malaysia. Kita adalah salah satu pelabur Malaysia yang tertinggi di Indonesia. Begitu banyak isu yang timbul di mana pelabur-pelabur Malaysia menghadapi masalah, bukan dalam konteks dari segi pelaksanaannya, tetapi terdapat pelabur-pelabur Malaysia yang kurang memahami sistem perundangan di Indonesia. Kadang-kadang itu mereka di Indonesia tanpa membuat kajian yang terperinci dan timbul masalah-masalah tertentu. Itu sebut. Contohnya ialah matilah pendatang tanpa izin ke Indonesia, ke Malaysia. Ini mempunyai satu isu yang besar, perlu ditangani secara berhikmah. Dan pada isu saya rasa Datuk Zaini dan Datuk Hassan lebih arif lah mengenai isu-isu yang melibatkan antara hubungan rakyat antara rakyat. Ini yang berkaitan dengan lebih berkesan lah, lebih efektif. Datuk, sebagai rumusannya, apa yang boleh Datuk berikan kepada penonton kita mengenai isu ini? Jadi pada pandangan saya, apa yang kita lihat ialah daripada isu ini, jelas bahawa rakyat Malaysia keseluruhannya begitu prihatin tentang pentingnya hubungan Malaysia dan Indonesia. Itu jelas. Sebab itu mereka mempertahankan. Jadi dari sini kita lihat, jadi di dalam konteks hubungan Malaysia dan Indonesia, ini adalah baik, di mana rakyat Malaysia secara keseluruhannya menganggap Indonesia begitu penting, strategik dalam konteks hubungan Malaysia dan Indonesia. So, ini yang kita lihat. Sebab itu timbulnya isu tentang pelantikan Wadi Tajuddin. So yang kita lihat positifnya. Sebab itu benda ni, pelantikan ni sepatutnya dikaji dengan lebih tinggi lah. Karakter seorang yang ingin dilantik oleh personality yang ingin dilantik oleh kerajaan Malaysia. Datuk Zainal, saya rasa ini soalan terakhir saya lah. Tadi kita mengatakan bahawa semasa Tan Sri Syed Hamid menjadi Menteri Luar, semasa Anifah Aman menjadi Menteri Luar, kenapa Menteri Luar sekarang ini tidak memberi pandangan beliau sendiri terhadap pelantikan Datuk Seri Tajuddin ini? Ini soalan yang agak sukar. No comment. Sepatutnya beliau sebagai seorang Menteri Luar memberi pandangan lah. Sama ada tentunya dalam hal ini rasa saya beliau akan menyokong lah memperhatikan baru Malaysia dan Indonesia, itu rasanya sudah pasti dia kan. Dia menteri di dalam Menteri Datuk Ismail Sabri kan. Jadi beliau perlu memberi pandangan. Kakak ni rasanya apa pandangan daripada beliau. Dan satu lagi sebelum kita berakhir, KSU pula. KSU sendiri adalah career diplomat.
Jadi kenapa tak ada intervention kat situ? Ya. Jadi sebagai KSU, beliau harus, kalau saya sebagai KSU, beliau pun harus menghormati keputusan kerajaan Malaysia sebagai seorang KSU sebab ini keputusan ini sampai di peringkat tertinggi Beliau tahu bahawa pelantikan seorang duta melalui beberapa peringkat sehingga mendapat persetujuan yang tuan hukum selain daripada Perdana Menteri. Jadi mana sebab dia sebagai KSU perlu melaksanakan keputusan yang telah diputuskan. Mungkin dia punya pandangan peribadi, tapi saya rasa beliau harus menghormati keputusan yang telah dibuat di peringkat tertinggi. Datuk Zaini, Datuk, seingat saya lah, bekas Menteri Luar yang sekarang Menteri Luar juga semasa kerajaan Pakatan Harapan pernah berkata kerajaan akan menghentikan pengambilan orang politik orang politik sebagai duta. Betul. Beliau sendiri mengatakan. Tapi tak tahu sekarang itulah dikatakan politik kan. Itu mungkin sepatutnya dia tak tahulah, mungkin perubahan kerajaan. Tak tahu. Jadi saya rasa dengan itu kita ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Zainal kerana sudi bersama kita pada hari ini. Saya rasa pandangan, rumusan apa yang diberikan oleh Datuk Zainal tadi menjawab semua persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Tapi to be fair, saya rasa to be fair to Datuk Seri Tajuddin, kita tengok dulu macam mana dia mengendalikan pejabat kedutaan besar Malaysia di Indonesia, dan saya rasa terbuka kepada masyarakat untuk mengkritik beliau jika beliau gagal melaksanakan tugas beliau dengan sempurna. Dengan itu saya sudahi program kita kali ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Sama-sama.